اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya latifu bi khalqihi, ya alimu bi khalqihi, ya khabiru bi khalqihi, ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir, arifna ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum
hatta ahabba akuna ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia mencintai aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kedua orang tuanya dan anaknya serta manusia sekalian. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam sebuah majlis ilmu yang dianjurkan oleh sahabat Al-Furqan melalui siaran YouTube secara live. Pada malam ini kita akan bersama-sama berkongsikan ilmu berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih mudah untuk kita faham, iaitu berkenaan dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada bulan depan kita akan menyambut satu tarikh kelahiran insan yang agung, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Salah silahnya sambung kepada Ma'ad bin Ad, yang ini diriwayatkan seorang pemerintah bagi pembukaan kota Mekah. Dan salah silah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersambung kepada Khaidir bin Ismail yang ditulis di dalam kitab Injil, yang ini anak kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan salah silahnya sambung daripada Nabi Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Dua nama ini tuan-tuan, yang mana nak tak nak kita tetap kena sebut dalam satu rukun di dalam solat kita, menjadi satu kewajipan kepada kita. Ya, ini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah dan nama Sayyidina Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang mana diberikan nama selawat Ibrahimiyah. Tuan-tuan, seorang insan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita temu pada satu tarikh, iaitu tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan hadapan, iaitu 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Itu tuan-tuan, dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama berkongsi ilmu berkenaan dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit dapat kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tujuan para alim ulama menulis kitab berkenaan sirah Nabi, yang mana kita ni telah terpisah dengan Nabi 1400 tahun yang dahulu. Akan tetapi adanya kitab-kitab perawi-perawi hadis berkenaan dengan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutamanya dapat kita menimbulkan rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini sama-sama kita akan berkongsikan ilmu daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Syekh Al-Hafiz Abu Isa bin Isa As-Sawrah Tirmizi, yang masyhurnya nama pengarang kitab ni adalah Imam Tirmizi. Imam Tirmizi secara ringkasnya dilahirkan pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada usia 70 tahun. Kitab karangan Imam Tirmizi, iaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, adalah kitab yang menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 56 bab. Dalam ini menceritakan Nabi suka makan buah apa, cara Nabi minum, dan bagaimana bentuk topi besi perang Nabi, dan bagaimana Nabi memakai serban, dan terutamanya bagaimana fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Jadi untuk itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita cuba untuk baca dan memahami
apa yang disampaikan oleh Imam Tirmizi kepada kita daripada riwayat hadis berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa tuan-tuan? Supaya lebih timbulnya rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita menyambut Maulid Rasul baru kita mendengar tentang cerita Nabi. Dan mungkin kita hadir di dalam kuliah-kuliah, terutamanya sekarang kuliah online, kita akan tahu perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi tuan-tuan, ambillah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tuan-tuan sendiri ada sebuah kitab, di antaranya kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mudahnya kalau diterjemahkan tuan-tuan boleh baca sendiri. Dan supaya apa tuan-tuan? Kita lebih mengenali dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sebelum kita memulakan kuliah kita dengan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, marilah kita sama-sama membacakan umul kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada pengarang kitab Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra' At-Tirmizi. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam Tirmizi mendatangkan 56 bab yang mana merangkumi 400 lebih hadis berkenaan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada bab yang pertama Imam Tirmizi mengarang satu bab yang menjadi perkara utama kepada kita untuk mengenal diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu babu ma jaa fi halqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mana didatangkan atau menceritakan tentang fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kan kepintaran kebijaksanaan Imam Tirmizi dalam menyusun kitab Syama'il Muhammadiyah adalah dimulakan dengan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sekiranya kita tidak menceritakan tubuh badan, rupa bentuk fizikal Nabi, tiba-tiba kita nak ceritakan tentang mata Nabi. Tiba-tiba kita nak ceritakan tentang cara makan Nabi. Walhal Imam Tirmizi menulis pada permulaan kitabnya iaitu tentang bab yang menceritakan fizikal ataupun bentuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam bab ni terdapat beberapa hadis yang menceritakan tentang bentuk ataupun fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawili ba'in wala biqasir. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bukan orang yang terlalu tinggi, namun tidak pula terlalu rendah. Jadi tuan-tuan, saya akan membacakan terjemahan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kulitnya tidak pula pucat, juga tidak pula sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus kaku. Baginda SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Baginda menetap di Mekah sebagai Rasul selama 10 tahun dan di Madinah juga selama 10 tahun. Baginda SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada usia 60 tahun dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sedikit kita mungkin akan membahaskan sedikit berkenaan dengan perawi hadis, iaitu seorang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang sentiasa berada dengan Nabi, menjadi pembantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini berada bersama Nabi ketika mana usia 10 tahun. 10 tahun muda tuan-tuan, kalau ikutkan kita dah jam 4 lah sekarang. Ketika usia 10 tahun, ibunya Ummu Sulaim memberikan Sayyidina Anas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menerima Sayyidina Anas sebagai pembantu. Untuk apa tuan-tuan? Tujuan Nabi menerima seseorang yang muda sebagai para sahabat dan pembantunya. Dan supaya apa tuan-tuan? Mereka ini dapat menyampaikan atau meriwayatkan hadis-hadis ataupun berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada generasi yang lain. Sayyidina Anas bin Malik bersama dengan Nabi ketika usia 20 tahun dan beliau juga hidup dengan Nabi selama 20 tahun. Dan di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepribadian Nabi, adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hebat tuan-tuan, Sayyidina Anas ini dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu Nabi. Dan pakaian Nabi disediakan, dan capal Nabi disediakan, air mandian Nabi disediakan, dan sehingga kan banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, tujuan Nabi mengambil Anas sebagai pembantu adalah supaya generasi muda dan dapat berdakwah atau menyampaikan apa yang Nabi ingin dakwah dan sampaikan kepada umatnya. Begitu juga tuan-tuan, kita pada hari ini adalah generasi muda menjadi salah satu medan dakwah ataupun salah satu generasi yang perlu kita terapkan. Supaya apa tuan-tuan? Mereka ini dapat menyambung menyambung medan dakwah daripada para alim ulama kita. Dan sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita jiran-jiran kita yang muda-muda tuan-tuan, supaya dapat kita sama-sama sibukkan mereka dengan ilmu-ilmu agama. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Sayyidina Anas bin Malik sebagai pembantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh saja mencari pembantu yang lain, yang usianya mungkin 20-an, usianya mungkin 30-an, badannya lebih besar, badannya lebih tegap, yang boleh betul-betul membantu Nabi. Akan tetapi Nabi memilih Sayyidina Anas bin Malik ketika mana usia 10 tahun. Supaya apa tuan-tuan? Generasi muda ketika mana zaman Nabi boleh berdakwah selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai pembantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang terlalu tinggi namun tidak pula terlalu rendah. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan ketinggiannya tuan-tuan adalah di antara tinggi dan rendah. Sehingga perawi mengatakan bila mana Nabi bersama dengan orang yang rendah, dia kelihatan tinggi. Bila mana dia bersama dengan orang yang tinggi, dia tidak pula kelihatan terlalu tinggi. Kadang-kadang kita tengok orang yang terlalu tinggi ni pun fizikalnya terlalu tinggi pun tak cantik sangat, sebab orang akan panggil dia tinggi, tinggi menggalah, tinggi yang lebih tinggi. Tapi Nabi bila bersama dengan orang yang tinggi, dia tidak terlalu rendah dan tidak juga terlalu tinggi. Dan bila mana dia bersama dengan orang rendah, dia tidak terlalu rendah dan tidak pula terlalu tinggi. Maknanya keadaan Nabi ni tuan-tuan, ketinggian Nabi adalah di antara tinggi dan rendah. Jadi tuan-tuan, Nabi kulitnya tidak pula putih pucat dan juga tidak pula warnanya sawo matang. Maknanya Nabi kulitnya tak terlalu putih. Kulitnya tak terlalu putih, yang mana perawi mengatakan Nabi kulitnya putih kemerah-merahan. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita saudara-saudara kita ada yang putih yang melepak. Maknanya putih yang
nampak seperti pucat. Nabi tidak putih seperti itu. Nabi putih kemerah-merahan. Dan warnanya, kulitnya pula tidak sawo matang. Maknanya tidak terlalu warnanya kekuningan. Maknanya putih kemerah-merahan. Sehingga kan perawi mengatakan kulit Nabi ni, bila mana Nabi dalam keadaan marah, kita akan nampak, dan para sahabat nampak Nabi ni dalam keadaan kulitnya yang merah menyala. Sehingga kan perawi mengatakan akan timbul satu urat di antara dahi Nabi ketika mana Nabi marah. Dan mukanya menjadi warna merah, sehingga kan seperti api yang menyala ketika mana Nabi Muhammad SAW dalam keadaan marah. Menunjukkan kulit Nabi warnanya putih kemerah-merahan. Rambut Nabi Muhammad SAW ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus kaku. Untuk mudah kita faham, rambut Nabi ni tuan-tuan, ikal mayang. Maknanya dia tidak terlalu ikal, tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus. Maknanya rambut Nabi ikal mayang. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad dia ada 3 fashion rambut. Tuan-tuan, kita tak pastilah. Saya tak pasti tuan-tuan ada berapa banyak fashion rambut. Tapi Nabi Muhammad SAW dan Nabi kita tuan-tuan ada 3 fashion rambut. Nabi zaman dulu pun dah ada fashion rambut. Yang mana 3 fashion rambut tuan-tuan? Yang pertama, rambut Nabi ini diberi nama wafrah. Wafrah ni rambut yang dari ujung kepala sehingga tidak melepasi telinga. Maknanya pendek lah. Macam saya ni pendek. Maknanya rambut Nabi namanya wafrah. Rambut yang pendek. Kalau yang botak-botak, Nabi cukur. Nabi cukur, kalau botak, botak. Tapi kalau ada rambut sedikit, diberi nama wafrah. Kemudian tuan-tuan, fashion rambut Nabi yang kedua adalah limah. Yang mana rambutnya sehingga ke cuping telinga. Maknanya rambut Nabi itu panjang sampai ke cuping telinga. Diberikan nama limah. Maknanya itu fashion rambut Nabi yang kedua. Dan yang ketiga, rambut Nabi diberikan nama jummah, yang mana daripada kepala sehinggalah panjang ke bahu. Diberikan nama limah. Dan sekiranya rambut Nabi melepasi bahu, Nabi akan potong. Supaya apa tuan-tuan? Supaya Nabi tidak menyerupai seperti seorang wanita. Maknanya itulah tuan-tuan fashion rambut Nabi. Dan 3 fashion rambut Nabi. Jadi tuan-tuan boleh tiru. Sebab ini adalah fashion rambut Nabi Muhammad SAW. Yang pertama wafrah, yang kedua limah, yang ketiga jummah. Wafrah rambut yang pendek, yang kedua limah rambut yang tidak melepasi cuping telinga, yang ketiga jummah rambut yang melepasi cuping telinga sehingga ke bahu. Begitulah keadaan rambut Nabi Muhammad SAW. Baginda SAW diutuskan oleh Allah SWT menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Baginda SAW menetap di Mekah sebagai Rasul selama 10 tahun dan di Madinah juga selama 10 tahun. Tuan-tuan, seperti yang masyhur kita tahu, Nabi Muhammad SAW banyak perawi mengatakan Nabi menetap di Mekah selama 13 tahun. Tetapi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan perawi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Nabi menetap di Mekah selama 10 tahun. Sebab apa tuan-tuan disebut 10 tahun? Sebab pada ayat ini adalah dikurangkan 3 tahun, iaitu tempoh masa wahyu tidak diturunkan buat sementara waktu. Maknanya 10 tahun ni tuan-tuan, di antara masa Allah SWT tidak menurunkan wahyu kepada Nabi. Jadi Sayyidina Anas mengirakan 3 tahun ini tidak termasuk di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Jadi baginda SAW diwafatkan oleh Allah SWT pada usia 60 tahun. Jadi digenapkan dan dikirakan jumlah ketika mana Nabi di Mekah di Madinah dengan usia Nabi dijadikan Rasul oleh Allah SWT adalah pada usia 60 tahun. Ya, ini perawi mengatakan ia menggenapkan bilangan usia Rasulullah SAW. Dan kebanyakan perawi mengatakan baginda wafat
pada usia 63 tahun. Tidak menjadi satu memanggil perbalahan. Ini adalah khilaf di antara para muhaddisin yang menceritakan tentang usia Nabi. Sebab apa diceritakan 60 tuan-tuan dalam hadis ni? Sebab Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Nabi ketika di Mekah mendapat wahyu selama 10 tahun. Maknanya 3 tahun tu Nabi tak dapat wahyu. Akan tapi yang masyhur kalangan para muhaddisin mengatakan Nabi di Mekah selama 13 tahun. Jadi tuan-tuan, ini sedikit ilmu yang kita tahu daripada sahabat-sahabat Nabi berkenaan dengan perawi-perawi hadis berkenaan dengan umur ataupun usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Sayyidina Anas juga menyebut dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat pada kepala dan janggutnya. Maknanya ketika Sayyidina Anas bin Malik bersama dengan Nabi, Sayyidina Anas ni dia punya kepekaannya melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan uban pada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia tahu. Maknanya sebelum Nabi wafat dia dapat melihat uban ketika mana sebelum Nabi wafat di kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 20 helai uban. Tuan-tuan, kalau yang dah kahwin tu agak-agak boleh tengok tak helai suami kita berapa banyak? Boleh tengok tak helaian uban isteri kita tu berapa banyak? Ini menunjukkan tuan-tuan betapa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu mengenali Nabi sehingga kan uban pada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia tahu bilangannya 20 helai. Dan begitu kasihnya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkenaan dengan bentuk tubuh fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian rambutnya yang tidak ikal, rambutnya yang ikal tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus, kulitnya yang berwarna putih kemerah-merahan, tingginya yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis ni adalah 60 tahun. Kemudian uban pada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebanyak 20 helai uban. Begitulah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkenaan dengan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, kita akan sama-sama mengkongsikan hadis yang lain berkenaan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perawi ini juga adalah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, di antara para sahabat yang Nabi pilih, di antara para sahabat yang muda ketika mana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang muda ketika mana zaman Nabi adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Al-Bara' bin Azib, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, iaitu anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, ma ra'aitu fi zilimmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut limah. Macam saya sebut tadi, rambut limah maknanya daripada kepala sehingga kan ke cuping telinga. Itu diberikan nama limah. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut limah dengan memakai pakaian merah lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua belah bahunya. Kemudian bahu baginda bidang. Baginda bukan seorang yang rendah dan bukan juga terlalu tinggi. Maknanya tuan-tuan, dalam hadis ni tuan-tuan, Sayyidina Al-Bara' menceritakan Nabi mempunyai ataupun rambutnya adalah rambut yang panjang limah sehingga ke cuping telinga. Kemudian baginda memakai pakaian berwarna merah. Pakaian Nabi di antaranya pakaian berwarna merah. Dan nanti kita akan jumpa satu hadis Nabi memakai pakaian merah. Nanti kita akan jumpa satu hadis Nabi memakai pakaiannya berwarna hijau. Nanti kita akan jumpa satu hadis Nabi memakai pakaian berwarna kuning, kan seperti minyak za'faran.
Kan kita akan jumpa hadis Nabi memakai pakaian berwarna putih. Itu di antara pakaian yang dipakai ataupun warna pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hari ini kita dah tahu kan. Sayyidina Al-Bara' mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut limah dengan memakai pakaian merah lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadikan satu sunnah sekiranya kita memakai pakaian berwarna merah. Tapi para perawi dan ulama mengatakan merah yang macam mana tuan-tuan? Maknanya kalau baju kita merah, kan, seluar kita janganlah merah. Kan, seluar kita janganlah merah. Kalau kita pakai baju merah, seluar ataupun kain kita kalau biru, sebagai contoh, maknanya warna yang merah sedikit pada pakaian. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sunnah baginda memakai pakaian berwarna merah. Kemudian baginda bukan seorang yang rendah dan bukan juga seorang yang terlalu tinggi. Begitu juga diriwayatkan seperti Anas bin Malik. Nabi ni ketinggiannya dalam keadaan sedang, maknanya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Jadi tuan-tuan, hadis ini salah satunya hadis yang menceritakan fizikal Nabi dan juga menceritakan tentang fashion rambut Nabi dan juga menceritakan tentang pakaian, iaitu warna yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, lepas ni boleh pakailah baju merah, dan mungkin boleh tengok dalam almari tu kan ada tak colour merah. Kalau tak ada, esok boleh singgah kedai pakaian kan, beli warna merah. Supaya apa tuan-tuan? Bila kita pakai pakaian warna merah, kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan Imam Tirmizi menulis kitab ni, supaya apa tuan-tuan? Kita tahu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenakan pada pakaian beliau. Jadi tuan-tuan, hadis seterusnya tuan-tuan, hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alaihi salam karamallahu wajah. Gelaran yang ada pada Sayyidina Ali bin Abi Talib ni ada 3 tuan-tuan. Yang pertama, radhiyallahu anhu, sebab apa? Dia para sahabat Nabi. Yang keduanya, alaihi salam, sebab apa? Dia di antara keturunan Nabi yang dikahwin dengan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, gelaran yang diberi nama adalah karamallahu wajah. Sebab apa tuan-tuan diberikan gelaran nama karamallahu wajah dan dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak pernah menyembah berhala ketika mana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan baca sedikit matan hadis, kemudian saya akan terus baca terjemahannya. Sebab hadis ni panjang tuan-tuan. Antara perawi hadis berkenaan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alaihi salam karamallahu wajah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bercerita mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil al-mumarriti al-mumarriti au al-mumarriti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Hadis yang lain juga disebutkan Nabi ni tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh sederhana. Dalam kalangan kaumnya, rambutnya tidak kerinting bergulung dan tidak juga lurus kaku, maknanya ikal, melainkan ikal beralun. Ini Sayyidina Ali beritahu gitu tuan-tuan. Rambut Nabi ikal beralun. Badannya tidak gemuk, bentuk wajahnya tidak bulat seperti membujur. Maknanya bentuk badan Nabi tidak gemuk, walhal dia tegap dan sasa dan bidang. Bentuk wajahnya tidak bulat, maknanya muka Nabi ni bujur. Kemudian kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya melentik. Maknanya tuan-tuan, laki ni kalau bulu matanya lentik kan, kita tengok dia segak. Maknanya segak bulu mata lentik. Selalunya bulu mata lentik ni kaum wanita, tapi bila lelaki ada bulu mata lentik, dia nampak segak. Nabi matanya hitam pekat, matanya hitam pekat, kemudian bulu matanya lentik. Tulang sendinya gagah dan kuat, bahunya bidang.
badannya bersih daripada bulu dan rambut, tetapi baginda SAW memiliki bulu yang lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Maknanya tuan-tuan, baginda memiliki bulu lebat yang halus. Bulu lebat yang halus yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Menunjukkan Nabi ni seorang lelaki yang ada bulu dada daripada dada sehingga ke pusat. Bulu yang halus. Bulu yang halus yang disebut lebat ini sesuai dengan badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menandakan kelakian pada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Maknanya telapak tangan dan kaki Nabi ni terasa tebal. Tebal ni macam mana tuan-tuan? Tebal tetapi lembut bila mana dipegang. Maknanya lembut seperti sutera. Nanti kita jumpa hadis bila mana disentuh tangan Nabi ni lembut seperti sutera. Tebal ni maknanya isinya yang tebal. Isinya yang tebal, tak terlalu kurus. Maknanya bila disentuh, dia tebal, lembut seperti sutera. Apabila Rasulullah SAW berjalan, pergerakannya kelihatan tegap, iaitu kakinya diangkat dengan kekuatan, seolah-olah baginda SAW sedang turun di lereng yang curam. Apabila baginda berpaling, kedua-dua bahunya berpaling serentak, iaitu seluruh badannya turut berpaling. Tuan-tuan, bila Nabi jalan dalam keadaan yang tegap, dalam keadaan yang bukan malas, dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Bukan macam kita tuan-tuan, yang kadang kita jalan pun terhoyang-hayang ke kanan ke kiri. Tapi Nabi ni jalan dalam keadaan tegap dan bersungguh-sungguh. Kemudian kaki Nabi diangkat dengan kekuatan seolah-olah Nabi sedang turun di lereng yang curam. Nabi bila berjalan tuan-tuan, kakinya kuat seperti mana turun daripada Gunung Lambak. Kalau tuan-tuan pernah pergi Gunung Lambak, cuba turun. Turun daripada Gunung Lambak tu, begitulah kan keadaan Nabi SAW ketika mana berjalan. Kakinya diangkat dengan kekuatan, seolah-olah baginda SAW sedang turun di lereng yang curam. Apabila baginda SAW berpaling, kedua-dua bahunya berpaling serentak, iaitu seluruh badannya turut berpaling. Bila mana tuan-tuan, para sahabat ataupun orang panggil Nabi, dan Nabi akan paling dengan kedua-dua bahunya. Bukannya Nabi toleh dengan kepala je, tapi Nabi berpaling dengan kedua-dua bahunya. Menunjukkan tuan-tuan, itulah di antara sunnah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan Nabi ni hormat dengan orang. Dan kemudian Nabi menghormati orang, kemudian Nabi mengihtiram saudara yang lain. Kemudian Nabi ni bersungguh-sungguh, sehingga kan andai kata kalau budak kecil panggil Nabi, Nabi pun akan berpaling dengan kedua bahunya. Menunjukkan Nabi ni memuliakan orang lain. Maknanya dia bersungguh-sungguh dengar kan apa yang orang nak sampaikan, nak cerita padanya. Kalau kita panggil orang kan orang toleh dengan kepala kan, nampak macam tak sungguh-sungguh. Tapi Nabi ni keadaannya adab yang sopan, sehingga kan dia menghormati orang lain. Walhal kalau budak-budak panggil dia pun, dia memalingkan wajahnya dengan kedua bahunya kepada orang yang memanggilnya. Menunjukkan inilah di antara adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini bersungguh-sungguh ataupun menghormati orang yang lain. Kemudian tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kedua-dua bahunya terdapat khatamun nubuwah. Di antara kedua-dua bahu Nabi, kan dekat belakang ni ada satu tanda kenabian yang ada pada badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang hatinya paling pemurah. Jika Nabi SAW yang paling pemurah, maknanya Nabi yang paling berlapang dada dan tidak pernah berkeluh kesah atas sikap penyiksaan oleh kaumnya ketika mana di zaman Nabi Muhammad SAW. Baginda SAW adalah orang yang kata-katanya paling jujur. Maknanya tuan-tuan, Nabi ni sentiasa bersemangat. Bersemangat macam mana tuan-tuan? Tidak pernah berkeluh kesah atas sikap penyiksaan terhadap kaumnya. Walaupun kaum ketika zaman Nabi ni kena siksa, tapi Nabi tidak keluh kesah, tidak rasa susah, tidak rasa payah, tapi Nabi sentiasa bersemangat. Manusia yang perangainya paling lembut
dan paling ramah dalam pergaulan. Nabi di antara disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu manusia yang perangainya paling lembut dan paling ramah dalam pergaulan. Maknanya dia sangat menghargai orang lain. Dan maknanya dia dengar cerita orang, dan kalau orang panggil dia pergi, dan kalau dia cerita nak minta pendapat, Nabi akan bagi. Jadi Nabi ni seorang peramah dan yang paling lemah lembut. Kemudian siapa yang melihatnya buat kali pertama ataupun secara tiba-tiba, pasti hormat dan segan kepadanya. Sesiapa yang berkenalan dengan baginda tentu mencintainya. Ini yang disebut oleh Sayyidina Ali, tuan-tuan. Tentu mencintainya. Orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum mengenalinya pasti akan hormat dan segan. Dan apabila dia sudah bergaul dan mengenali baginda SAW, maka terbuktilah keindahan akhlak Rasulullah SAW sehingga dia sangat mencintai baginda SAW. Kemudian tuan-tuan, orang yang menceritakan sifat Rasulullah SAW tentu berkata, belum pernah aku melihat seseorang yang setanding dengan baginda SAW sama ada sebelum kelahirannya ataupun selepas baginda SAW wafat. Ini yang disebut oleh Sayyidina Ali dalam hadis, tuan-tuan. Maknanya kalau orang yang dah bergaul dengan Nabi, dia akan berkata, sehingga Sayyidina Ali berkata, belum pernah aku melihat seseorang yang setanding dengan baginda SAW sama ada sebelum kelahirannya ataupun selepas baginda SAW wafat. Maknanya memang tak ada orang yang macam Nabi, tuan-tuan. Dari segi adabnya, dari segi rupanya, dan begitulah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkenaan dengan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, di antara hadis yang lain dan yang mana menceritakan tentang fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, adalah hadis daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, iaitu anak Sayyidina Hasan. Dan bila mana ditanya berkenaan dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat kepada atuk dia, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan menceritakan, tuan-tuan, di antaranya, tuan-tuan, yang diceritakan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma. Dan yang mana, tuan-tuan, pada hari ini fashion ni dah ada pula kan pada kaum wanita. Nanti saya cerita, tuan-tuan mesti perasan ya. Kenapa dia, tuan-tuan? Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menceritakan wasi'al jabin ajazzal hawajib sawabigha fil ghairil qaranin bainahuma wa bainahuma ikrun yuriduhul ghadabun akanal irnina lahu nurun yalahu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyammah. Nabi SAW dahinya luas. Ini di antara ringkasan ataupun daripada hadis-hadis potongan daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dahinya luas, alisnya iaitu bulu keningnya panjang melengkung bagaikan dua busur panah yang terpisah. Maknanya busur panah kan macam ini, tuan-tuan. Jadi bila macam ini, dua busur panah yang terpisah. Kemudian di antara kedua alisnya ada urat yang kelihatan memerah ketika sedang marah. Yang saya sebut tadilah. Sayyidina Hasan dia sebut kalau Nabi marah akan ada timbul satu urat di tengah-tengah dahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak sebut fashion fashion perempuan hari ni yang ni lah. Hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mancung. Di hujung hidungnya ada cahaya yang memancar sehingga orang yang kurang memerhatikannya akan menyangkakan hidung baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mancung daripada yang sebenarnya. Ni tuan-tuan, hidung Nabi ni mancung kan, sehingga kan disebut perawi di hujung hidungnya ada cahaya memancar. Kalau saya tengok kadang-kadang kan adik-adik saya kan, kadang kita tengok kat Facebook kalau perempuan ni make up, dia akan letak apa saya pun tak tahu, dia akan letak macam bedak putih kat sini kan, menunjukkan bila kita pandang nampak hidungnya mancung. Begitulah keadaan Nabi Muhammad SAW. Begitulah keadaan hidung Nabi Muhammad SAW yang di hujung hidungnya ada cahaya yang memancar. Sayyidina Hasan dia cakap hujung hidung Nabi Muhammad SAW ada cahaya yang memancar sehingga kan orang yang kurang memerhatikannya
akan menyangka hidung baginda SAW lebih mancung daripada yang sebenar. Maknanya kalau zaman sekarang perempuan ni letak kan bedak ke apa dekat hujung hidung ni kan nak menjadikan hidung tu lebih mancung. Begitulah keadaan hidung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hujung hidung baginda sallallahu alaihi wasallam ada cahaya. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kelihatan hidung Nabi ni lebih mancung daripada hidung Nabi yang sebenar. Sehingga kan Hasan mengatakan ada cahaya yang menunjukkan hidung Nabi ni lebih mancung daripada hidung Nabi yang sebenar. Yang itulah kalau tuan-tuan perasan fashion perempuan sekarang. Kalau tuan-tuan ada isteri, ada adik, cuba tengok. Ada tak dia orang make up, dia orang letak kan bedak ke apa. Itulah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa mancungnya hidung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis ni disebut oleh Hasan yang mana baginda SAW hujung rambutnya dibiarkan sampai ke cuping telinga, namun tidak melampauinya, iaitu Rasulullah SAW menjadikan rambutnya sebagai wafrah. Wafrah iaitu wafrah rambut yang tidak menyentuh dan tidak melebihi dua telinga disebut wafrah. Macam saya cakap lah, daripada kepala sehingga kan tidak menyentuh rambut. Jikalau melebihi daun telinga dinamakan limah. Kalau lebih daripada cuping telinga ataupun cuping telinga daripada sini ataupun melebihi dinamakan limah. Dan yang menyentuh bau dinamakan jumah. Begitulah fashion rambut Nabi Muhammad SAW yang disebut juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma. Jadi tuan-tuan, di antara perawi ataupun hadisin menyebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah ataupun dalam kitab sirah-sirah yang lain mengatakan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin adalah sebahagian ataupun bentuk tubuhnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bentuk tubuhnya seperti atuknya. Kemudian tuan-tuan kita akan pergi kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Jabir ini Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma berkata, mana disebut Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, maknanya Jabir ni sahabat Nabi dan Samurah pun adalah bapanya pun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhyanin wa alaihi hullatun hamra. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang diterangi bulan purnama. Ketika itu baginda SAW memakai pakaian merah. Aku memandang baginda SAW dan bulan bersilih ganti. Menurutku baginda SAW lebih indah daripada bulan purnama. Tuan-tuan, ini yang disebut oleh Jabir bin Samurah yang mengatakan Nabi ketika mana di suatu malam bulan purnama Nabi memakai pakaian berwarna merah. Tadi dah disebut hadis Nabi pakai merah. Ini datang lagi hadis menyebut Nabi, meriwayatkan Nabi memakai pakaian merah. Kemudian tuan-tuan, aku memandang baginda dan bulan silih berganti. Menurutku baginda SAW lebih indah daripada bulan purnama. Kalau tuan-tuan tengok bulan purnama kan, ketika mana bulan mengambang tu indah tuan-tuan, akan tetapi Jabir mengatakan kan muka ataupun wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Jadi tuan-tuan banyakkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tuan-tuan kita dapat melihat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana di alam mahsyar nanti tuan-tuan. Inilah tuan-tuan di antara hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Nabi ni wajahnya seperti bulan purnama. Dan kalau kita dengar banyak kasidah-kasidah kan ataupun nasyid-nasyid kan, nasyid seperti Qamarun kan, menceritakan tentang wajah Nabi ni seperti ataupun lebih indah daripada bulan purnama. Banyak tuan-tuan kasidah-kasidah
yang mana sebenarnya menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ambillah kesempatan untuk sama-sama. Kita ni kadang nak baca kitab, nak pergi kuliah tak sempat. Jadi tuan-tuan, sekarang dari handphone kan, kita dah ada alat untuk memudahkan kita kan, nak buat sesuatu seperti handphone tu. Jadi tuan-tuan dengar kan kasidah-kasidah yang menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa tuan-tuan? Kita tahu dan anak-anak kita pun tahu kan bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hadis yang tadi disebutkan, Nabi ni lebih indah daripada bulan purnama, dan ketika itu Nabi memakai pakaian berwarna merah. Jadi tuan-tuan, hadis yang seterusnya, dan mungkin ni hadis yang terakhir, dan saya akan kongsikan kepada tuan-tuan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini hadis yang menceritakan tentang keadaan gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyataini iza takallama ru'yal kanur yahruju min baini sanayah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada renggangan ataupun jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar daripada antara celah-celah gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Al-Baihaqi. Apa Ibn Abbas beritahu kita tuan-tuan? Nabi ni dekat gigi tengah-tengah dia ada renggangan. Kalau gigi kapak dua ni kan, dalam bahasa Arab ni dipanggil sanayah. Dua renggangan di antara dua gigi tu. Nabi ni ada renggangan kat situ. Maknanya pada gigi hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam ada renggangan kecil. Bukannya renggangan yang nampak macam rongak, tapi renggangan kecil. Yang mana tuan-tuan, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap, kelihatan seperti cahaya keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Kalau kita dapat lihat, insya-Allah tuan-tuan, kalau kita dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak-agak macam mana keadaan kita ketika itu? Dan begitu ialah terujanya dan terpegunnya dengan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga kan para sahabat Ibn Abbas kata, kalau Nabi cakap seperti ada cahaya yang keluar daripada mulut Nabi, disebabkan ada renggangan daripada gigi Nabi. Renggangan yang bukan gongak yang tak cantik tu, tapi renggangan yang kecil. Bila mana Nabi bercakap, seperti keluar cahaya daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit hadis berkenaan dengan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi tuan-tuan hadis berkenaan dengan tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu secara ringkasnya kita ambil perkara-perkara yang meliputi semua fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, di antaranya yang kita dapat daripada hadis ni, Nabi tidak terlalu tinggi dan rendah, rambutnya ikal mayang, dia ada 3 fashion. Kemudian Nabi ni kulitnya warna putih kemerah-merahan. Kemudian Nabi ni memakai pakaian berwarna merah. Jadi tuan-tuan nanti cari kan, kalau tak ada baju warna merah, cari baju warna merah. Kalau tak ada kain warna merah, cari kain warna merah. Sebab itu adalah pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ni hidung dia ada cahaya, kan menunjukkan hidung Nabi tu mancung. Dan Nabi ni jalan seperti menurun daripada tempat yang curam. Nabi ni kekuatan kakinya ketika berjalan, yakni jalan dengan bersungguh-sungguh. Bila orang panggil, Nabi memalingkan 2 bahunya, menunjukkan dia hormat dan menghargai orang lain walaupun budak kecil. Kemudian Nabi ni, yang terakhir kita baca tadi, Nabi ni bila bercakap seolah-olah ada cahaya yang keluar, disebabkan ada renggangan pada gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini berkenaan dengan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin sebelum ni kita dah tahu, kita ulang balik, dan mungkin yang sebelum ni tak tahu, kita dah tahu. Jadi tuan-tuan, inilah fungsi dan kitab-kitab muktabar yang dikarang oleh para alim ulama
Supaya apa? Kita sentiasa ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang lebih penting kita tahu berkenaan dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, supaya pertentuan kita dipermudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan selain daripada kita selawat, banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah kan cara untuk kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak mengetahui kepribadian Nabi, sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, mungkin cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini, dan kita akan bertemu di lain hari untuk kita sambung dengan bab-bab kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada malam ini, sama-samalah kita membaca selawat nariah, dan supaya mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran kepada kita dan menjadikan kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang paling utama menjadi asbab supaya Nabi Muhammad SAW kenal kita ketika mana kita bertemu dengan Nabi di padang mahsyar kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil gharaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya latifu bihalqihi ya alimu bihalqihi ya khabiru bihalqihi ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Ridna ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Untuk itu kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kifara dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asri innal insana lafi khusr. Allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.